ini adalah prediction saya sendiri sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya rasa dalam masa 4 hingga 5 minggu, new case dekat Malaysia akan cecah 10,000. Ya, dan saya nak tahu you all nak gelabah ke tak nak, saya tak faham. Ya, okey, beberapa perkara yang saya nak sentuh dalam sesi live ni ya. Yang pertama, kawan-kawan, saudara mara yang kat luar sana, rakyat Malaysia yang saya sayangi, followers tim Celoteh Dr. Mala yang sangat positif, sangat supportive. Saya nak bagi tahu, apabila korang berfikir dan consider tentang jangkitan COVID-19 ni, ya, janganlah duk cakap pasal kadar kematian sahaja. Jangan. Cuba fikir pasal komplikasi jangkitan COVID-19 tu sendiri. Ramai yang sembuh daripada jangkitan COVID-19. Yang 4 minggu duduk dekat hospital, 8 minggu duduk dekat hospital, 3 bulan duduk kat hospital, discharge keluar. Dia tak masuk dalam mortality rate yang menakutkan kalian. Dia tak masuk dalam cerita yang yang menerukkan statistik Malaysia. Dia sembuh dan keluar, so dia dapatlah hijau kat situ, sembuh. Masalahnya dia sembuh dengan buah pinggang gagal, kena dialisis sepanjang hayat. Dia sembuh dengan paru-paru dah rosak, semput. Sejak daripada dia baik daripada COVID, dia dah tak boleh nak bernafas biasa dah, dia semput. Ya? Dia semput. Faham tak? Jadi COVID-19 ni bukan kadar kematian sahaja yang merisaukan kami, komplikasi tu korang. Ya, sekali dapat jangkitan tu, saya ada tengok orang-orang yang you all tahu tak long COVID tu apa? Saya dah lama dah berniat nak bebel pasal long COVID, tapi tak sempat-sempat. Ya, tak sempat ada satu live hanya berkenaan dengan long COVID. Okey, hari ni saya redah je lah Saya tak sempat nak prepare, nak print ke apa ke. Saya share je dengan korang. COVID-19, jangkitan COVID-19 ada 5 stage. Okey, ada 5 orang kata tangga kekritikalan dia. Ya, tangga pertama kita panggil COVID-19 stage 1, tak ada simptom, tak ada apa-apa simptom jangkitan tapi dia COVID positif. Stage 1 ni biasanya yang close contact ataupun yang kita buat macam mass screening kan. Kita buat screening satu kilang, satu bangunan tu kita check semua orang. Maka tiba-tiba dia positif. Dia memang 10 hari ataupun 14 hari sebelum saringan tak ada simptom langsung. Dia COVID-19 kategori 1. Okey, ni memang tak risau dah sampai habis. Daripada hari pertama dia positif sampai hari ke-14 dia positif. Dia tak ada simptom langsung, tak ada masalah. Okey, yang ini sahaja yang kita kata okey. Yang ini lah saya baca dalam last week, dia dalam 8 hingga 10% lah sebenarnya yang tak ada simptom ni Okey. Yang kedua, jangkitan COVID-19 kategori 2. Kategori 2 ni dia ada simptom tapi tak ada jangkitan dekat paru-paru. Jangkitan dia macam batuk sesama biasa sahaja So dia COVID positif, dia ada demam, dia ada batuk, dia ada sesama, dia ada sakit tekak, dia ada hilang deria bau, hilang deria rasa, dia ada sakit-sakit badan, dia ada cerit berit ataupun kembung perut ataupun muntah, salah satu ataupun lebih daripada satu ataupun semuanya. Maksudnya dia COVID positif, ada simptom tapi simptom dia sedikit sahaja, tak pergi ke paru-paru. Ini kategori 2. Orang yang kategori 2 ni kita risau juga sebab dia boleh dapat long COVID. Long COVID tu apa? Sabar. Continue dengan Dr. Mala. Stage ketiga adalah dia ada jangkitan, dia PCR positif, dia COVID positif, dia ada simptom. Dia ada demam ataupun batuk ataupun sesama whatever yang saya sebut tadi, salah satu ataupun combination ataupun semua. Dan dia ada jangkitan dekat paru-paru. Ya, sama ada bila doktor ambil stetoskop, dengar dekat paru-paru dia, dengar bunyi yang pelik, ataupun bila doktor buat x-ray, dah nampak dah ada jangkitan kuman dekat paru-paru, iaitu pneumonia kita panggil. Jangkitan kuman dalam paru-paru, dalam bahasa perubatan nama dia adalah pneumonia. So stage 3 adalah ada simptom dan ada pneumonia. Okey, stage 4 ada simptom, ada pneumonia tapi dan memerlukan oksigen. So stage 3 ni tadi, walaupun dia ada pneumonia, tahap oksigen dalam badan dia masih normal.
Ya, dia tak oksigen dalam badan dia tak kurang daripada 95. Yang stage 4 ni dia oksigen dah rendah daripada 95, so kita kena bagi oksigen tambahan dekat dia. Sama ada yang letak dekat hidung ataupun letak secara mask macam ni ataupun masuk terus tube dalam trakea dia. Itu yang kita panggil bantuan pernafasan. Salah satulah So yang bantuan pernafasan yang DG cakap dalam press conference tu adalah yang masuk trakea dalam tekak tu, bukan yang letak dekat sini yang masih boleh bercakap. Okey, stage 4 adalah ada simptom, ada pneumonia, oksigen dah rendah, perlukan oksigen. Stage 3 tak perlukan oksigen. Stage 5, COVID-19 stage 5 adalah apabila seseorang itu ada jangkitan COVID-19, perlukan oksigen dan ada multi-organ failure. Buah pinggang dah rosak, hati, liver dah rosak, jantung dah mula rosak, paru-paru dah rosak, sama ada satu ataupun lebih. Bukan satu lah sebab dia multi-organ. So, lebih daripada satu organ dah mula failing. Ini yang kita panggil stage 5 COVID-19 infection. Okey, dan yang kita risau adalah orang yang jangkitan kategori 3, 4 dan 5. Sebab kategori 3 ni dia boleh ada simptom paru-paru yang berpanjangan. Ini yang kita panggil long COVID walaupun dia dah keluar daripada jangkitan COVID, dia rasa batuk 6 bulan masih rasa batuk. Ada COVID survivor yang dah 4 bulan 6 bulan pun masih rasa semput, masih rasa penat, tak aktif macam dulu, deria bau memang dah tak ada dah dekat 6 bulan lebih. Mental trauma, tak boleh nak tidur malam, macam-macam. Pergi Google apa itu long COVID, LONG. Mungkin esok saya berjumpa dengan korang semua untuk kita bersembang lebih detail mengenai long COVID. Okay, so this is COVID-19 infection. Jadi korang lagi sanggup ke dapat jangkitan COVID-19 ni daripada ambil pencegahan? Saya tak faham. Ya, ramai penat dah kita bagi penerangan, penat dah video-video vaksin yang saya ceritakan sampai 3 million views, share dekat macam-macam tempat, ada website yang share, ada masuk dalam surat